Rajab itu adalah bulan yang mana disuruh memperbanyakkan istighfar. Kemudian istighfar kita itu, taubat kita itu taubat daripada zahir, jiwa dan minda kita. Zahir kita nampak bersih tetapi kotor dengan dosa. Jiwa kita ini sering berpaling meninggalkan Allah. Minda kita ini sering fokus kepada selain Allah, dunia kita. Dan kita juga sibuk sangat-sangat memikirkan tentang hal-hal orang lain, yang mana di akhir kelak kita ini akan diberikan buku amalan masing-masing, dan yang hanya tertulis adalah amalan kita, bukan amalan orang lain. Justru itu, sebelum kita memeksa buku amal kita di akhirat, maka peksalah dulu amal kita di dunia ini. Jadi saya petik daripada kata-kata hikmah Syekh Yusuf Muhyiddin Rid Al-Bakhur Al-Hasani. Beliau berkata, min adabil lil 'abdi ma'allah hiya al-mubadarah bitaubah fi kulli ma'siyatin kabiratin aw saghiratin. Menjadi sebahagian adab seorang hamba kepada Allah adalah bersegera untuk bertaubat atas segala maksiat besar, dosa besar dan maksiat dosa kecil. Segala maksiat sama ada dosa besar atau dosa kecil. Mungkin kita ini, orang dah panggil kita ni orang masjid, mungkin pemegang juga jawatan kejaga masjid, dah sering dilihat berkopiah, berjubah, dahi kita pun agak hitam kesan daripada sujud, janggut kita pun dah mula memanjang. Sering lidah kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tentu ciri-ciri ini menampakkan kesolehan diri kita dan memahamkan sangkaan orang lain bahawa itu bukan peminum arak, penzina, perompak dan sebagainya. Namun walaupun kita tidaklah terjebak dengan maksiat atau mungkar seperti membunuh, mengedar darah, meminum arak, bergaduh, bertumbuk, tetapi jangan lupa bahawa ada juga yang dosa-dosa kecil, sama ada zahir atau batin, yang tak kita sedari. Mungkin di masjid tidak kurang juga orang berkata tentang hal orang lain, mengumpat. Kadang-kadang dalam masjid ini ceramah agama pun memarah orang juga. Maka setiap lidah kita dan perbuatan kita akan diperhitungkan. Kalau orang berasa hati tentang kita menceritakan hukum, terpulanglah, itu tidak salah. Contohnya, mungkin dengan diam-diam seseorang itu dia ni ada penyakit panas baran. Guru, dia ada ustaz, penceramah itu mengajar dan menyentuhlah bahawa kita janganlah jadi orang yang panas baran, marah tak tentu, kerana ini dimurkai Allah. Jika orang yang dengar itu berasa hati, maka kita tidak dipersalahkan. Penceramah itu, guru itu tidak disalahkan kerana dia hanya menceritakan tentang hukum. Jangan meninggikan suara kepada ibu bapa kita kerana perbuatan itu haram. Ada jemaah berasa hati sebab sedang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lepas, dia memang balik kampung tetapi bergaduh besar dengan ayah sebab kesnya harta pusaka, atuk punya harta pusaka. Jadi dengar saja ustaz menceritakan atau penceramah itu menceritakan tentang hukum haram, meninggalkan suara, bertengkar dengan ibu bapa, dia berasa hati, itu tak dikatakan salah.
Tetapi kalaulah guru itu atau penceramah itu mengatakan orang yang datang lewat solat berjemaah ni bodoh, tak tahu nilai di solat berjemaah itu bagian-bagian, itu kan menyinggung tu perasaan tu, ya. Sepatutnya sebut saja manis-manis siapa yang datang solat berjemaah, maka dia akan diganjarkan 27 kali ganda. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberikan kita istiqamah dalam amal tersebut. Akan indah bahasa tu. Tapi kalau bahasanya dalam corong masjid ni kuat, mereka-mereka yang duduknya di rumah berjiran dengan masjid, tidak solat berjemaah, dan hadis Nabi menyebutkan bahawa tidak sah sembahyangnya. Macam tu. Jadi orang pendengar terkejut, tak sah. Sembahyang di rumah tak sah, macam mana tu? Maklumlah kadang-kadang penceramah itu hanya menceritakan zahir hadis saja, tanpa huraian. Jadi orang awam pun tersalah faham. Yang kata tidak sah ataupun tidak sempurna solat di rumah itu, maknanya tidak sempurna di segi pahalanya, tak dapat full lah. Orang datang jemaah 27, kita di rumah 1, kan berbeza jauh tu. Macam kita lah, bekerja dapat gajinya satu hari RM27 Malaysia, dengan orang yang bekerja satu hari dapat 27 dinar. Macam mana? 1 dinar bersamaan dengan 1,000 ringgit Malaysia. 10 dinar dah 10,000, 27 dinar 27,000 ringgit Malaysia. Walaupun angkanya sama, tetapi nilai berbeza. Sebab itu ramailah orang-orang kita ni, kalau dah habis dari dah lulus jadi doktor, di doktor di Abu Dhabi, di Kuwait, Saudi ni seronok. Kerja pun tak pernah mana. Setengah-setengah negara tu kerja mungkin seminggu 3-4 kali, lebihnya rehat. Ada masa-masa rehat, ada masa bekerja. Kalau doktor Malaysia ni penatlah kesian juga, kan? Sekarang 7,000 tak pada mana 7,000 tu. Jadi kita ni sebenarnya dalam diam-diam ada dosa-dosa yang kita tak sedar. Sebab itulah kita dituntut untuk memohon keampunan daripada dosa-dosa yang kita tahu dan kita tidak ketahui, sengaja ataupun tidak sengaja, sedar ataupun tidak sedar, maka bertobatlah kita. Maka bagi seseorang yang bergelar hamba itu, adabnya dengan Allah ialah bertobat. Barang siapa tidak bertaubat, maka dia tidak menjaga adab dengan Allah. Hari-hari kita ada salah tak dengan Allah. Kalau dipeksa memang banyak, sangat-sangat salah. Rezeki yang Allah beri sepanjang pagi sampai tengah hari ini pun belum kita syukuri. Boleh kencing, buang air besar, boleh bergerak ke sana kemari, masih lagi boleh serokok, bernapas dengan molek lagi, kan? Oh, itu Masya Allah, nikmat-nikmat Allah Ta'ala tu. Dan syukuri ke tidak? Kalau dilihat pada kacamata orang-orang sufi, sesaat aku melupakan Allah, aku hukumkan diri aku ni kafir. Itu di sisi orang sufi tu. Kafir dengan mana? Apa daripada kafar? Kafar itu ialah terhijab, tutup. Jadi orang yang kufur nikmat itu adalah orang yang tertutup. Kafir itu orang yang tertutup daripada melihat, memandang, menyaksikan pemberian Allah dalam setiap saat. Apabila tak bersyukur, lupalah, terhijab hati daripada melihat anugerah Allah. Itu dipanggil kufur nikmat. Adapun satu lagi non-muslim, orang kafir itu pula, itu kufur iman. Dia tidak melihat petunjuk, tidak mendapat petunjuk Allah Ta'ala, itu bab akidah. Tapi kita ni tak sedar bahawa saban hari kita ini diberi nikmat, tidak pula kita mensyukurinya. At-taubatu
minal kufri hiya bidukhulil islami wa nutqi syahadatain. Taubat daripada kekufuran adalah dengan memeluk Islam dan melafazkan dua kalimah syahadah. Itu kalau tak keluar Islam, taubatnya dengan syahadah. Kalau tinggalkan solat, taubatnya dengan qada'kan kembali solat tersebut, kembali lagi solat dan qada' kembali. Taubat daripada melupakan Allah, taubat dia bagaimana? Kembali menyati Allah. Maka setiap peringkat itu ada penyakit, ada ubatnya, ada salah, ada taubatnya. Jadi kemudian ketika semangat untuk menjalani ibadat timbul ilmu yang sempurna, maka dia pula terkenang dosa-dosa silam yang dilakukan dan maksiat-maksiat yang selama ini menjadi sebahagian daripada akhlak dan tindakannya. Ini yang dirasakan oleh ramai orang. Ini kita ulang sikitlah atas sikit. Jadi selalunya manusia yang ada bertambah ilmu, dengar seceramah ni, dengar satu pengajian, oh salah, oh itu ke, oh tak kena rupanya, ada baru. Ada bertambah ilmu, bertambah kefahaman, dia melihat yang lepas-lepas ni banyak kesalahan, maka dia rasa bersalah dan dia pun bertaubat. Jadi ilmu tu benarlah kita katakan ilmu tu bagikan cahaya dalam kegelapan, cahaya petunjuk dalam menyinari, menyuluh kegelapan kejahilan yang ada di diri kita. Jadi orang kalau bertambah ilmu, itulah antara jalan untuk bertaubat. Dan dengan ilmu itu dia kenal dia salah ke mana. Pada peringkat ini, wajib nak dia bertaubat dengan taubat yang murni, taubat nasuha, dengan penuh pengharapan agar Allah Ta'ala mengampuni sekalian dosa-dosanya dan berazam untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa tersebut. Pada ketika ini dia mendaki halangan ataupun penyajian taubat dengan menaikkan kewajiban dan syarat-syaratnya. Sambung terus, ada dua perkara yang membawa kepada kepentingan taubat. Pertamanya untuk mendapat taufik. Kita bertaubat itu apa? Supaya lebih taufik. Kita kadang-kadang selemah kan beribadat, lemah nak datang. Kita heran waktu kita tidak baca Quran, tidak solat, tidak berzikir, waktu itu kita segar kan, pasal nak segar, cergas, tak mengantuk. Tetapi bila khutbah, bermula khutbah, mula dah pedih-pedih mata. Kuliah pun begitu juga. Kalau bangun malam tu nanti rasa berat terus. Tapi kalau lah ada bola, cergas berat. Kita heran tu. Waktu bola cergas, tetapi kalau waktu nak dia boleh tu berat. Kalau baca WhatsApp ni, gosip-gosip orang lagi, kena pula ada orang menikah, isteri kedua, isteri pertama minta cerai. Kita ikuti tu perkembangan episod-episod seterusnya tu. Sekarang orang Masya Allah, sepatutnya keaiban rumah tangga kita sama kita sajalah, suami isteri. Tak boleh menceritakan kepada orang lain. Sekarang zaman dah moden, media sosial ni memanglah sumber fitnah. Media sosialnya sumber fitnah. Jadi kita jaga-jagalah hati-hati, jangan sampai baik suami, baik isteri ini berbicara di dalam medan media sosial itu, sebab ia merupakan keaiban. Di segi hukum fiqh, jika seseorang itu terkentut dalam solat, ketika dalam solat dalam saf terkentut, maka disunatkan dia nak keluar itu memegang hidung, tunduk. Sembahyang terkentut, keluar, sunat. Kerana apa? Supaya tidak ada sangkaan mengata orang kepada kita. Itu aib tu, kentut dalam solat aib tak? Aib. Perkara memalukan kita, kentut dalam solat ni. Jadi kita tutup hidung kita itu, nanti jemaah merasakan yang keliling kita ini, oh, hidung berdarah. Hidung berdarah.
Jadi batal solat dengan hidung berdarah dengan batal solat dengan kentut, mana lebih baik? Maka fiqh mengajar kita supaya jagalah aib kamu sendiri. Kalau begitu, aib sendiri pun suruh jaga, aib orang lebih-lebih lagi lah kena jaga. Itu persoalan nanti besok di akhirat. Ya? Kalau benar orang buat salah, dia congkil, itu berdosa tu. Kalau kita mengata aib dia tu, itu mengumpat. Kalau dia tidak berbuat demikian, itu fitnah. Betul dia buat, kita congkil, berdosa kita. Kita bercakap tentang hal dia di belakang, itu mengumpat. Cerita betul, ya, itu mengumpat. Kalau cerita tak betul, itu fitnah. Kita baca Quran ngantuk-ngantuk, zikir terlepas tangan, bangun malam tak bangun-bangun, semayang pun tak khusyuk. Pahala mana nak ada besok di akhirat? Tak ada. Yang ada sikit-sikit tu pun Allah dah transfer pada orang yang kita fitnah, dah transfer pada orang yang mengumpat. Tak ada apa nak kita ni. Jadi kita ini sebenarnya takut-takut nanti balik bertemu dengan Allah Ta'ala hanya sekadar membawa peti-peti kosong tanpa isi. Ya, hampa tak? Hampa lah kita kata. Hampa. Jadi kena bertaubat ya. Jadikan amalan taubat ni amalan harian. Sebelum tidur tu taubat lah. Taubat. Hisab ambil 5 minit, 10 minit, hisab diri sendiri, tengok kekurangan di mana, terlanjur kata-kata dengan isteri, marah anak melampau-lampau. Ya, kita marah anak boleh, tapi dengan tujuan takdir, mendidik, terbiah, okey. Tetapi kalau sampai jerit-jerit, bodoh, bangang, dajjal, yang lebih malang lagi kalau bapak tu marah anak dajjal, anak pun tercengang. Astagfirullahaladzim. Bapak marah anak, engkau ni anak dajjal, anak pun terkejut lah. Astagfirullahaladzim. Dalam hati anak, kalau aku anak dajjal, depan aku ni siapa pula? Ya, orang kalau dah marah anak, dah emosi kan. Ada emosi ni selalu orang akan terlepas cakap. Walaupun guru, ustaz sekalipun, dah marah sangat ni sampai akhirnya kepala bapak dia. Sebab itu lebih baik diam. Oh, Masya Allah. Sebab tu Nabi pun man sumatan aja, siapa diam berjaya, kuat. Man yu'minu billah wal yawmil akhir faqul khairan yasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendak cakap baik-baik ataupun diam. Diam tu Masya Allah. Kalau tuan-tuan duduk rumah boleh diam saja dengan isteri, hebat. Memang hebat. Kita cakap sepatah, 10 patah, kita pun diam. Kita diam, dia kata lagi, diam. Takut ke? Takut. Mencabar pula tu. Padahal kita ini dulu di sekolah juara silat gayung, mewakili sekolah masuk daerah, mewakili Pek Sukma, menang juara Asia. Tiba-tiba isteri kata, penakut. Macam mana tu? Tetapi memang dijanjikanlah syurga tu, sabar tu syurga tu. Jadi kalau nak masuk syurga tu tak payah bersilat, sabar saja masuk syurga tu. Inna Allah ma'asabirin, sebab Allah bersama orang-orang yang sabar. Hebat tu. Kalau begitu tak payah guna khadam, tak payah guna jin, tak payah guna ilmu pendinding. Sabar saja Allah sama kita, settle masalah. Settle masalah. Itu ceritanya. Saya nak tegur di sini sikit tentang cara kita beramal ayat ruqyah, ayat ruqyah, zikir-zikir petang siang malam tu. Betul kan ya? Kalaulah dikatakan barang siapa membaca ayat law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitu khashi'an mutasaddian khashyillah, setelah paginya maka 70,000 malaikat akan mendatanginya, menjaga dia. Barang siapa membaca ayat kursi selepas solat, maka Allah pelihara dirinya, keluarganya dan harta dia.
Macam-macam lah ayat-ayat lagi, ya. Wa may yattaqillah ja'alna makhraja. Semua itulah ayat murah rezeki dan sebagainya. Perlu faham. Kita kalau baca ayat ruqyah, jangan jadikan ayat ruqyah tu bagaikan kita ini pemburu Ghostbuster hantu. Masih ayat ruqyah memang tembak jin. Bukan. Ayat ruqyah itu ialah kita bertawassul membaca ayat Quran, ayat ruqyah, zikir, bertawassul dengan berkatnya Al-Quran itu, dengan zikir itu, ku pohon bantuan Allah. Habis bantuan Allah datang, kita selesai, kita percaya, kita selamat, bantuan Allah. Tapi kalau kita baca ayat ruqyah itu, kita rasa kita yang menghalau jin tersebut, itu salah. Salah memahami bahawa ayat Quran itu bukan kita nak halau jin. Oh, kalau jin itu keluar, kita akan semangka nanti. Aku tahu ayat itu power tak power. Jadi sebenarnya perawat itu sendiri pun, atau ustaz itu sendiri, siapa sajalah yang membaca ayat ruqyah itu, bukannya kita yang menghalau jin itu. Kita bertawassul dengan ayat Quran itu, memohon pada Allah Ta'ala supaya pertolongan Allah itu sampai, pertolongan Allah datang, selesailah masalah jin itu, rasukan, syaitan, sihir dan sebagainya. Begitu juga kita baca ayat wa may yattaqillah ja'alna makhraja, orang sebut ayat Sibudina dan sebagainya. Kita baca ayat itu, bukan ayat itu kita yang membaca, kita dah menarik rezeki itu, bukan. Tapi kalau kita baca ayat itu, kita bertawassul minta pada Allah Ta'ala pertolongan. Bila Allah yang Razzaq itu menolong kita, Allah yang Maha Kaya itu menolong kita, mudah rezeki kita. Ya, betulkan cara kita memahami. Kalau baca ayat ruqyah bukan tujuan halau jin, tetapi minta tolong pertolongan Allah. Pertolongan Allah kalau datang, lari itu jin itu semua tu. Bila kita ini, kenapa para wali Allah itu jin tak mampu nak merasuk diri mereka? Kerana keyakinan mereka. Ada keyakinan mereka mantap, betul. Dia merasa bahawa dia sentiasa merasa diri dalam bantuan Allah, merasai diri ini sentiasa dalam bantuan Allah. Maka syaitan tak mampu nak tekan, sihir tak mampu nak menembus. Sebab apa? Dibantu Allah. Takkan siapa boleh mengalahkan bantuan Allah? Takkan boleh. Dalam masa kita beribadat, dalam kita beribadat ini, ada tiga perkara perlu kita bawa. Yang inilah kita luruskan dan diri kita dalam beramal. Ketika beramal, pertama ni apa? Kita beramal hendaklah membawa watak-watak kehambaan. Apa tu watak kehambaan? Lemah diri, rendah diri, fakir diri, jahil diri, kurang diri, itu sifat hamba. Kalau tidak ada bawa watak ini, sudah tentu amalan kita akan bermasalah dengan syirik, wujud, terang dan sebagainya. Yang keduanya, dalam ketika mana kita beramal itu, kita melihat bahawa kita merasakan bahawa ini adalah bantuan Allah. Pertama tadi apa? Rasa kehambaan. Kedua, merasakan amalan ini adalah bantuan Allah. Dan ketiganya, menyaksikan keagungan Allah dalam ibadat itu, amal itu. Tiga perkara. Apa dia? Rasa kehambaan. Kedua, rasa dibantu Allah. Ketiga, menyaksikan keagungan Allah dalam ibadat. Jika tidak ada tiga-tiga ini, tidak merasa hamba tapi rasa Tuhan, kita rasa kita buat tak macam Tuhan. Tak merasa Allah bantu, kita rasa kekuatan kita yang melakukannya. Tidak menyaksikan keagungan Allah tapi menyaksikan kehebatan diri. Justru itu amalan kita akan dipenuhi dengan penyakit-penyakit riya, ujub, takabur, sum'ah, kibir dan berbagai-bagai penyakit. Jadi kalau seorang itu beramal, bawa tiga perkara tadi, rasa kehambaan, rasa bantu Allah, menyaksikan keagungan Allah, maka orang seperti ini sering berada dalam rahmat Allah. Jadi masuk syurga kita itu dikarenakan inilah rahmat Allah. Jadi ada dua perkara mau berkepentingan taubat. Pertamanya, untuk mendapat taufik dalam melakukan ketaatan. Hari-hari taubat ya kita ni. Seseorang yang tidak mampu melakukan ketaatan, bahkan hati merasa berat untuk beribadat, nampak tak? Kalau nak berbual, lancar. Tapi kalau nak
cerita bab agama dengan kuliah ke ataupun nak beramal dia berat. Ada kerana kerana jiwa sudah sakit dan hati sudah dikotori dengan maksiat. Jadi kita taubat. Taubat mata kita, pendengaran kita, hati kita, jasad kita. Bila bertaubat sungguh-sungguh, taubat nasuha, taubat yang murni, dibuatkan untuk Allah, kerana Allah, maka kita akan kembali rasa bersemangat dan beramal, enak, lazat, ringan badan dalam beramal. Justru taubatlah yang meningkat semula tabir yang menutupi hati dan menyucikan jiwa daripada kekotoran dosa dan pengkhianatan. Taubat itu supaya dibersihkan dosa dan juga tidak lagi dikatakan pengkhianat kita ni. Pengkhianat kepada amanah Allah berikan kita kesihatan, tapi kita mengkhianati amanah Allah Ta'ala dengan nyawa Allah beri. Sebab itu membunuh diri itu haram. Kerana apa? Kerana tidak memegang amanah. Allah suruh jaga diri, kita membunuh diri pula. Keduanya, agar amalan diterima, sesungguhnya orang yang memberi hutang tidak akan menerima hadiah daripada peminjamnya. Orang memberi hutang tidak akan menerima hadiah daripada peminjamnya. Demikianlah juga perumpamaannya. Taubat dan meminta keampunan daripada kekeliruan itu adalah satu proses yang penting untuk perdamaian. Jadi kalau orang berhutang, yang diberi pada kita itu adalah hutang itu dibayar, bukan hadiah. Kawan kita pinjam kita duit, yang diberi itu kembali, pulang kembali, itu hutang, bukan hadiah. Begitu juga kita demi kesihatan, kita lakukan kesalahan. Bila kita lakukan kesalahan, maka kita kena pulangkan balik. Cara pulangkan apa? Taubat. Allah beri pinjam pada kita kesihatan, kecerdasan, kita bermaksiat. Cara nak pulang balik kesihatan, nikmat Allah beri pada kita apa dah? Dengan taubat, pulangkan pada cara begitu. Sepatutnya dapat nikmat bersyukur, dapat nikmat kita berbuat maksiat mungkar. Sekarang tercemar hubungan kita dengan Allah, sudah tercemar. Maka untuk memurnikan balik, mendamaikan kembali hubungan kita dengan Allah ini, jalannya apa? Taubat. Makna taubat, taubat ialah suatu perjalanan hati ataupun ianya adalah penyucian hati daripada dosa. Dalam kata-kata yang lain, taubat ialah meninggalkan kehendak dosa yang pernah dilakukannya secara nekat dan kehendak, bukan sekadar meninggalkan rupa perbuatannya sahaja kerana mengagungkan Allah dan bersepada terhadap murkanya. Syarat taubat pertamanya meninggalkan kehendak dan kemanisan untuk melakukan dosa. Meninggalkan kehendak dan kemanisan untuk melakukan dosa. Kita lazat, seronok dapat maksiat itu, maka tinggalkan. Itu pertama, iaitu membersihkan daerah hatinya daripada manis dosa dan mengosongkannya daripadanya dan berazam untuk kembali kepadanya dan berazam, maksud tidak berazam. Tuan-tuan tambah sikit di situ dan tidak berazam untuk kembali kepadanya lagi, tambah sikit tu. Ada kekurangan di situ iaitu membersihkan daerah hatinya daripada manis dosa dan mengosongkannya daripadanya dan tidak berazam. Jangan pula dari taubat berazam untuk kembali pada maksiat. Dan tuan-tuan baiki sendirilah. Bukan pengarang kitab yang mengajar kita kesalahan, tetapi namanya manusia tetap ada tersalah. Jadi kita baikilah dan tidak berazam untuk kembali kepadanya bermaksud itu lagi. Adapun jika seorang meninggalkan dosa sedang dalam dirinya ada rasa kemungkinan untuk melakukannya semula ataupun tidak berazam untuk meninggalkan dosa tersebut, tetapi masih dalam dilema sama ada ingin meninggalkannya ataupun tidak, ianya kerana terhalang dan belum melakukannya sahaja, maka dia masih belum bertaubat. Seorang sebab itu dalam kaedah ilmu fiqh, sesuatu yang haram diambil, haram menyimpannya. Contoh, mengambil dadah itu haram, menyimpannya pun haram juga.
Kerana apa? Kerana nanti simpan-simpan takut terguna juga. Justru menyimpannya haram. Baik, gitar. Bagi pendapat yang mengatakan gitar itu haram, gitar itu apapun khilaf ulama lah. Kadang-kadang dan lihat orang-orang sufi pun berkesudah pakai gitar, betul gambus. Bagi siapa berpegang pendapat mengatakan gitar itu haram, maka walaupun dia dah tak mainkan gitar, dia simpan sahaja, perbuatan itu haram juga. Kerana apa? Berkemungkinan nanti dia akan terguna juga. Sekarang tak guna, kenapa? Dia hanya bertahan saja. Walaupun masih ada ganja, tak banyak pun, 50 balut je bawah katil ganja tu. Tak guna dah bertobat katanya. Tapi tak dibuang benda tu. Bermakna dalam hati tu masih ada berbelah bagi, kan? Nak buang tak nak, nak buang tak nak. Maknanya apa? Nak guna tak nak, nak guna tak nak, itu maksud dia. Maka buanglah kata taubat. Tetapi kau masih simpan lagi, walaupun tak hisap, dia cuma menahannya keadaan dia supaya tak hisap ganja. Ya? Dan sesama yang lain, apabila ada pihak-pihak cuba memajukan penanaman ganja kerana dikatakan boleh buat kanser dan sebagainya, ini menggembirakan sebahagian pihak dan mengecewakan sebahagian pihak. Dan menggembirakan sebahagian pihak kalau dah diluluskan ganja yang ditanam, kalangan orang-orang muda tu suka-suka sangatlah. Inilah masanya. Itu dia anak-anak muda kita ni kalau pergi ke Thailand tu hati-hatilah. Thailand buat apa? Nak kalau dakwah tabligh 40 hari. Okey, tak apalah. Nak belajar ilmu tasawuf, berzikir dengan guru kat pondok, tak apalah. Tetapi jangan, kerana setiap rumah tu memang diizinkan untuk tanam ganja. Dia sambil-sambil ziarah, tuan rumah, pakcik-makcik itu memang petik daun ganja buat ulam, sebab dia menoreh. Makan ulam ganja sihat, tegak badan kita, buat kita. Tapi kalau budak-budak muda duduk main game saja, menoreh pun tidak, penuh pun tak keluar, makan ganja buat apa? Kena pula ada yang mengajar pula, senang-senang je. Ini Masya Allah ni, fitnah besar ni. Nak buat ganja pun ganja dari sini. Paling tidak pun nasi ganja. Macam-macam ni proses ganja dalam ni pun. Kalau nak tanya-tanya tu ada saja tu. Ada dah ilmu-ilmu tu. Jadi kalau lah dipikir secara logiknya, masyarakat kita ini dah elok-elok jaga-jaga ganja tu, aktan berbahaya, antara dadah juga, tiba-tiba dia dilonggarkan, dilucurkan kembali, bahaya lah. Dalam kita jaga-jaga pun masalah dadah pun tetap meningkat. Kalau kita buka lagi, lebih-lebih lagi lah. Kena pula ramai yang SPM pun tak lulus, tapi otak dia macam profesor. Dia campur itu, campur ni, sedap. Macam-macam. Jadi kalaulah dadah itu memang tak guna pakai, dia kata aku dah taubat dah, hari-hari saya taubat, tapi tak buang lagi benda tu, bermakna belum taubat lagi. Kerana dia tak guna dadah itu, kerana dia cuba menahan. Dia dalam menahan dia belum menggunakannya. Itu belum lagi. Sebenarnya hakikat taubat itu, kalau kita delete terus, tak ingat langsung dalam otak kita apa yang berlaku dahulunya, delete terus, itu betul-betul taubat. Tak ingat pun perbuatan yang lalu, terus sibuk dengan belajar, terus sibuk dengan beramal, mengingatkan kematian, mengingatkan kehidupan di akhirat, itu saja. Tak teringat apa yang dah terlaku itu, maksiat itu. Itu berkata taubat. Ada pun jika seorang meninggal dosa sedangkan dirinya ada rasa kemungkinan untuk melakukannya, kemungkinan buat juga semula ataupun tidak berazam untuk meninggal dosa tersebut, tetapi masih dalam dilema sama ada ingin meninggalkannya ataupun tidak, hanya kerana terhalang daripada melakukannya sahaja, maka dia masih belum bertaubat. Contohnya, dulu wanita ini, mungkin isteri kita, adik-adik kita, dia tak tutup aurat, rambut terhurai,
Pakai dia seksi. Tapi sekarang alhamdulillah dah bertaubat, dah balik haji, tutup aurat. Tapi masih lagi menyimpan album-album seksi dia tu. Yang ketika dia ambil gambar tu, waktu tu dia memang di luar, bukan dalam rumah. Waktu dia ambil tu di sekolah, di Padang, di Dewan, di keramaian dan sebagainya. Bercampur dengan perempuan, pegang tangan. Jadi selagi mana tak buang gambar itu, maknanya dia masih ada lagi tersimpan dalam hatinya kenangan manisnya bermaksiat itu. Sepatutnya kalau buka dia, malu sepatutnya. Itu masih lagi menyimpan Justru itu sekarang dah pakai tudung, okey bagus. Bagus. Tapi yang dulu punya tu maka buangkan teruslah. Jangan tinggalkan kesan-kesan yang lama dengan tinggal. Sebab itu dalam hukum fiqh. Saya selalu kaitkan perumpamaan dengan fiqh sebab saya memang mengajar fiqh. Antara kitab yang saya mengajar, saya mengajar fiqh. Saya mengajar fiqh, saya masuk dalam tasawuf, banyak contoh-contoh misal-misal yang saya boleh pakaikan. Dia berkesinambungan dengan satu sama lain. Dia membantu dalam memahamkan satu masalah. Contoh seperti seseorang yang melakukan haji ataupun umrah. Orang ihram tak boleh bersama, batal haji dia tu. Tahun depan kena qada balik. Jadi kalau dia bersama, katakan dulu hotel ni, hotel Concorde di Mekah sana. Nanti kalau dah batal haji tahun depan kena qada. Tahun depan kena qada itu makruh melalui tempat yang pernah dulu terjatuh dulu. Cari jalan lain, kod lain. Lalu tu makruh. Sebab apa? Takut nanti mengingatkan imbauan. Ingatkan kita kembali. Oh, dulu kat sini memang kena dam, haji pun batal. Tapi nanti ingat tu kesedapan itu, nikmat itu. Akhirnya duduk kat kemah. Duduk kat kemah, wukuf Arafah. Saja sandar kat suami, kat isteri. Isteri pula urut kepada kita. Tiba-tiba datang tak syahwat tu. Kau nak syahwat tu, rendam tu. Belum jemaah lagi, nak syahwat tu dah rendam tu. Itu kadang-kadang tu kena belajar lah perkara kena ilmu. Jadi kalau lalu depan hotel yang pernah dulu kita bersama, jemaah isteri kita waktu tu membatalkan haji kita tu, maka makruh dari situ. Sebab apa? Takut mengheret kita pada perbuatan tersebut. Begitulah dulu kita ni. Kalau kita menyimpan lagi gambar-gambar lama dulu yang melanggar perintah Allah Ta'ala, takut dan terheret kepada benda yang sama. Betul kita menyimpan dadah, ganja. Dia tak makan ganja dah taubat dah. Taubat. Tapi takut nanti terheret tengah-tengah kemah-kemah katil. Katil pula banyak hama pula tu. Gatal-gatal kita pula angkat katil kumpul lagi segulung lagi, sebemban dadah ganja tu lagi. Teringat balik tu nanti. Teringat balik. Kita dah bertaubat, tiba-tiba lalu ke tempat budak-budak mengumpul. Orang ahli berbau ganja. Jadi jangan lalu situ lagi, kuat lain. Sebab apa? Tahu dah, kalau lalu lorong dia memang bau ganja. Tetapi kalau polis sampai, budak-budak tak ada tu, pelik tu. Macam mana Polis kalau lalu, budak-budak memang tak ada. Tapi waktu polis tak lalu, penuh ramai. Duduk saja kan. Tapi bau ganja kuasa tu. Kedua, bertaubat daripada dosa telah dilakukannya. Jika dia belum melakukan dosa tersebut, maka dia bukan bertaubat tetapi bertakwa, iaitu berwaspada daripada melakukannya. Bertaubat daripada dosa telah dilakukannya. Jika dia belum melakukan dosa tersebut, maka dia bukan bertaubat tetapi bertakwa. Dia tak pernah buat benda itu, ditahan saja. Itu tanda orang bertakwa. Itu berwaspada daripada melakukannya. Dan ketiga, meninggalkan keinginan terhadap dosa yang telah dilakukan, bukan sekadar meninggalkan perbuatannya sahaja, iaitu memang benar-benar ingin meninggalkan dosa tersebut walaupun dia masih mampu melakukannya. Dia nak buat boleh, tapi dia betul-betul terus meninggalkannya. Meninggalkan keinginan terhadap dosa tersebut. Memang tak ada keinginan dah.
orang perempuan datang pegang-pegang dia pun, kening-kening kat dia pun, dia pun tak tahu dah, memang dah tak ada hasrat untuk ke situ. Dan yang keempat adalah meningkatkan keinginan terhadap dosa tersebut sebab rasa mengagungkan Allah, rasa hebatnya Allah, rasa agungnya Allah menyebabkan dia rasa malu nak bermaksiat. Dan berwaspada tak murkanya dan sedih seksaannya. Kalau aku buat ni parah aku besok di akhirat, di dunia ni. Di dunia pun tak habis, di akhirat lagi lah. Bukan kerana kepentingan duniawi, bukan kerana sebab-sebab tertentu, ataupun keinginan untuk perhatian manusia, atau inginkan kedudukan mereka, pujian dan sebagainya. Tetapi memang benar dia meninggalkan maksiat itu kerana rasa agungnya Allah, rasa malu sangat-sangat kerana telah mengkhianati Allah Ta'ala. Itu antara ciri-ciri taubat. Seterusnya kita sambung pada minggu depan, perjalanan menuju taubat yang murni. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma ta'ala nasta'inu wa ala wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma fatahna Allahumma fatahna fi din wa ala rahmatika ya arhamar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Yeah.